Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu farudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna ilma afqahu bihi awamiraka wa nawahiyak warzuqna fahma a'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min zulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Sadaqallahul aliyyil azim. Wa qala habibuna wa karimuna Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum mu'ayyanan kama tarawna hadzal qamara la tadarruna fi ru'yatihi la tadammuna fi ru'yatihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Al-Bukhari wa Muslimun. Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kehadirat Rabbul Jalil Jalla wa'ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita. Pada malam ni kita dapat menyambung sedikit lagi mudzakarah kita dengan kitab yang kita gunakan, Asas Aqidah Islam. Baik tuan-tuan, pada hari ini kita masih membicarakan tentang muqaddimah dan kita masuk tentang akidah-akidah yang menyeleweng. Kita bicarakan beberapa sesi yang lalu tentang antara akidah-akidah yang menyeleweng seumpama fahaman-fahaman Qadariyah, Jabariyah, Murjiyah, dan kita masuk pada hari ini berkaitan dengan fahaman Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah. Baik, fahaman Mu'tazilah ni memainkan peranan yang lebih istimewa kita kata dalam ilmu kalam di dalam Islam. Sebab golongan Mu'tazilah ini dia ada perkara yang kita panggil sudut negatif dia, dan ada perkara-perkara sumbangan mereka kepada Islam juga. Jadi dia berbeza dengan akidah dengan golongan-golongan yang terdahulu yang telah kita bincangkan. Mereka ni tidak menyumbang apa-apa pun kepada Islam, tetapi berbeza dengan Mu'tazilah. Ada sumbangan yang mereka lakukan. Baik tuan-tuan, perempuan dan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita bicarakan pada hari itu sebagai muqaddimah siapa dia Mu'tazilah ni. Mu'tazilah ni siapa dia? Bila kita sebut Mu'tazilah ni siapa dia? Siapa pengasas dia? Pengasas dia kita dah tengok pada hari itu, Wasil bin Atha, 80 wafat 180. Baik, dia berasal daripada anak murid kepada Imam Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Sejarah berlaku i'tizal, pengasingan dia pun kita dah tengok. Sebab dinamakan Mu'tazilah pun kita dah tengok. Hari ni kita nak tengok fahaman Mu'tazilah tu. Apa fahaman mereka? Bila kata Mu'tazilah ni, apa fahaman yang mereka bawa? Baik, golongan Mu'tazilah ini, mereka sebahagian kitab mengatakan 5, sebahagian mengatakan 6 fahaman asas mereka. Mereka ada 6 fahaman asas tentang akidah. Perkara berkaitan dengan akidah ni ada 6. Sebahagian mengatakan ianya 5.
Baik, apa dia? Pertama, dalam fahaman Mu'tazilah ini mereka membicarakan tentang perkara yang dinamakan sebagai al-adl, keadilan. Kedua, berbicara tentang tauhid. Ketiga, al-wa'd wal-wa'id. Keempat, al-manzilatu bainal manzilatain. Kelima, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yani asas-asas lah, asas-asas yang kita boleh sebut. Baik, dalam kitab kita ni ditambahkan sedikit satu perbahasan yang lain. Kita tengok dalam kitab kita ni fahaman Mu'tazilah. Di antara fahaman Mu'tazilah yang pertama ialah berkaitan dengan Allah. Mereka meyakini bahawa Tuhan tidak bersifat dengan mana-mana sifat, bahkan segala-galanya dengan zatnya sahaja. Kita duk bicarakan sebelum ni bahawa kita bicara tentang sifat 20. Kita kata sifat 20, kita bicara tentang sifat Allah yang wajib, yang harus, kan, yang mustahil. Bagi Mu'tazilah, Allah Ta'ala itu tidak mempunyai sesuatu yang dinamakan sebagai sifat yang berasingan dengan zat. Bagi mereka, zat itulah yang bersifat dengan segala-gala tu zat tu. Yang tu bukan sifat. Boleh faham? Ni kita bagi contoh lah. Face mask ni yang duk pegang ni kan. Yang ni zat dia, diri dia. Sifat dia berwarna hitam. Dia memang duk sekali, tetapi sebenarnya dia adalah berasingan. Ada face mask yang warna biru, ada yang warna putih, kan? Sifat kepada face mask ni. Tapi pada kita dia adalah dua benda yang lain. Sifat lain, zat lain. Sifat ni dia tak boleh duduk saja-saja. Dia perlu pada zat. Aku nampak putih Apa yang putih? Putih lah. Yalah putih. Putih apa? Tak, semalam aku balik kerja nampak putih. Tak lah, putih apa dia? Tak lah, aku nampak putih Tak boleh aku beritahu putih. Tak boleh lah. Kalau hang kata putih hang kena pergi jalan Perak. Mental. Pasal kalau putih tu mesti ada benda. Warna putih, apa dia yang warna putih? Tak, cahaya warna putih. Oh, cahaya. Aku nampak kain warna putih. Aku balik-balik kerja, nampak kain duk berkibar warna putih. Ingatkan apa ke? Duk terbang semacam. Tengok-tengok kain warna putih. Dia kena ada benda, kena ada zat. Tapi dia warna yang ada pada zat. Tapi pada pandangan Mu'tazilah, tak. Allah Ta'ala tidak mempunyai sesuatu yang dinamakan sebagai zat, sebagai sifat. Dia adalah diri dia tu. Jadi kita tak payah bebankan fikiran kita ni, pasal fahaman ni salah saja. Kita kena faham sikit, kena tahu. Dia tak banyak beza, tapi fahaman mereka Allah tak ada sifat-sifat asing ni semua. Cerita dia kira Allah yang bersifat semua tu adalah zat, diri benda tu. Perbahasan ni dalam ilmu kalam mungkin sedikit panjang, tapi kita orang awam tak perlu dibebankan benda ni. Sebab benda ni kalau kita tahu banyak-banyak pun iman tak meningkat. Jadi tak perlu pun. Cuma kita kena tahu sikit akidah salah ni macam mana, supaya bila orang bercakap, bila orang sampai fahaman-fahaman yang salah ni, kita tahu, kita dapat alert, peka, oh yang ni tak kena. Sebab hari itu bulan lalu kita dah sebut, 2 bulan lalu kita dah sebut bahawa ancaman Mu'tazilah ni lebih dahsyat daripada dua yang kita sebut hari itu. Sebab dia sedang datang balik dengan thawbun jadidin, dengan pakaian yang baru, dengan rupa yang baru, dengan cara yang baru. Baik. Yang kedua, pada keyakinan mereka Tuhan itu bersifat adil dan mesti membalas baik kepada orang yang membuat baik. Demikian juga sebaliknya, membalas buruk kepada orang yang berbuat buruk. Pahaman Mu'tazilah ni Allah bersifat adil. Adil yang mereka letak kayu ukok dia tu macam mana? Macam adil kita. Kalau orang buat baik kena balas baik, buat buruk kena balas buruk. Itu adil pada pandangan mereka. Sebab ini adalah asas manhaj mereka. Pada mereka al-qaul bil-tahsin wa taqbih aqliyain. Baik buruk tu pada mereka dari sudut akal.
Akal kita apa? Baik-baik, buruk-buruk. Pada mereka fahaman Mu'tazilah ni, mereka tak meletakkan kudrah mutlak Allah Ta'ala yang tentukan yang mana satu baik, yang mana satu buruk. Satu orang lakukan maksiat, Allah nak ampun dia masuk syurga, nak ampun dia dah masuk syurga. Pada Mu'tazilah tak boleh. Buruk kena buruk lah, baik kena baik. Kita bukan kata Allah Ta'ala tak boleh buat lagu tu, ataupun Allah Ta'ala kena buat lagu tu. Kita meletakkan segalanya kepada Allah. Kehendak Allah, kehendak Allah. Apa yang Allah buat pada makhluk dia, ianya adalah adil. Sudah tentulah Allah tu adil, buat baik dapat baik. Yang buruk tu, kalau kita buat dosa dan maksiat, sudah tentu Allah Ta'ala fi masyiatillah, Allah Ta'ala pada kehendak Allah Ta'ala. Ada kala Allah bagi buruk. Ada orang yang Allah memandang amalan dia tertentu, Allah ampunkan dia. Pada mereka tak boleh. Dia adil. Buat baik dapat baik, buat buruk dapat buruk. Dia mailah kepada pahaman karma. Kan? Inilah kena karma ni. Kita tak ada karma-karma mah. Karma kurma dah. Karma mah tak ada. Orang kita pun sikit hari itu sebut, inilah karma yang telah berlaku. Kan? Oh, bangga pula. Kan? Tersebar. Buat kan kena balik. Tak ada pada fi masyiatillah, pada kehendak Allah Ta'ala. Apa yang Allah nak buat pada satu. Allah menerangkan dalam Quran bahawa kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan, dosa dan maksiat itu akan mendatangkan bala bencana daripada Allah. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Zahir kefasadan, kerosakan fil barri wal bahr, di bumi dan juga di lautan, dengan sebab amal perbuatan manusia. Tetapi semuanya nampak zahir dia tu memanglah sebab perbuatan manusia berlaku keburukan dan keburukan yang ditimpa kepada makhluk ni. Ya, betul. Tetapi dia bukan satu, kita panggil satu sistem buat macam ni kena dapat macam ni. Dia bergantung kepada pemerintah pentadbir mutlak Allah. Dia yang penentu segala-galanya. Mu'tazilah ada. Dia kira macam ni. Ini adalah sistem. Buat baik dapat baik, buruk dapat buruk. Baik. Pada pahaman Mu'tazilah juga, manusia bebas melakukan sesuatu menurut kehendaknya. Apa dia nak buat, dia bebas. Dia tak ada dikawal oleh siapa-siapa. Dia diberi sendiri kudrah dia untuk buat segala sesuatu. Pada Mu'tazilah, Al-Quran itu baru, bukan qadim. Sekali kita akan sebut balik pada pandangan kita tu balik. Mereka kata Quran ni bukan kalam Allah, qadim. Yang ni baru. Kita ada beza pandangan ni. Sekali kita akan cerita balik insya-Allah. Pada mereka Quran ni baru, sebab ditulis dan sebagainya. Jadi Quran ni bukan kalamullah yang qadim, yang asal. Kita berbeza dengan bab ni. Yang keenam, akidah Mu'tazilah ni, mereka meyakini bahawa Tuhan tak dapat dilihat oleh manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Mereka kata kita tak boleh tengok Allah Ta'ala. Dunia pun tak boleh tengok, di akhirat pun tak boleh tengok. Boleh sembah Allah Ta'ala ya, tapi tak boleh tengok. Tak boleh jumpa dengan Allah Ta'ala, tak boleh bertemu dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana fahaman mereka yang salah pada menafsirkan ayat surah Al-A'raf ayat 143. Apa dia? Firman Allah Ta'ala, qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani. Ayat ni sebenarnya adalah kisah munajat Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Ta'ala. Lepas selama 40 hari bersama dengan Allah Ta'ala, lepas bersama bermunajat dengan Allah Ta'ala, Nabi Musa alaihi salam balik kemudian bertemu dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam minta nak tengok Allah Ta'ala. Kaum dia yang tegak minta. Kemudian bila Allah Ta'ala cerita dalam ayat tu yang agak panjang, Allah cerita bahawa kamu takkan dapat melihat aku. Kalau nak tengok bukit ni. Kalau bukit ni istiqarra, tetap teguh, boleh tengok. Kalau tidak, hancur. Kalau apa jadi, tak boleh tengok. Maka Nabi Musa AS akhirnya, cerita dia panjang, tak dapat melihat Allah Ta'ala. Bukit tu hancur bila Allah tajalli. Baik. Cerita dia apa? Mereka ambil ayat ni, mereka kata di sini Nabi Musa AS minta hari ni, ya Allah perlihatkan kepada aku. Anzur ilaik, aku nak lihat kepada kamu.
Dan Allah guna lafaz di sini pada pandangan Mu'tazilah lantarani. Allah kata kamu tidak akan. Depa ambil dalil ni daripada kalimah bahasa Arab ni lan. Lan ni pada mereka adalah bahawa Allah tidak dah bagi tahu dah kamu tidak akan melihat aku. Lantarani. Jadi kata mereka, kalau dah Allah kata kamu takkan lihat aku, maka takkan lihatlah. Allah ada bagi dalam Quran, tak ada kaitlah dunia ke akhirat, tak lihat. Mana Allah tu tak boleh dilihat bila-bila pun. Kita kata dalam Al-Mawsu'ah Al-Quraniyah Al-Muyassarah ada 4 pentafsirnya. Antara Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan laisa lil bashar an yarani fid dunya. Maksud dia sebenarnya bahawa manusia itu tidak dapat melihat Allah Taala fid dunya, di dunia. Sebab Nabi Musa alaihissalam minta nak tengok Allah tu di dunia dengan mata basar. Dan Allah kata kamu tak dapat melihat aku, dan Allah menafikan kamu takkan dapat melihat aku ni. Cerita dia kat dunia, bukan di akhirat. Baik, kalau orang kata pula, pasal apa yang macam mana boleh claim kata lagu tu? Yang ni di dunia, di akhirat boleh tengok. Dia ada dalil dia. Selagi kita akan sebut dalam hadis Nabi yang lain. Ada sokongan dia pada pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kata boleh tengok ni. Ada sokongan dia sebab ada hadis yang mentakhsiskan ayat ni, mengkhususkan ayat ni, yang kata tak boleh tengok tu di dunia, di akhirat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahawa kita ni akan dapat melihat Allah Ta'ala. Ada hadis. Baik, saya kita akan sampai kepada hadis tersebut. Baik, yang kedua kata mereka, antara hujjah mereka adalah Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Maksudnya wa huwa la tudrik, maksudnya zat Allah Ta'ala itu tidak boleh dicapai oleh penglihatan, sedangkan Allah yang boleh mencapai segala penglihatan, dan ia maha lembut lagi maha teliti. Allah Ta'ala tu tak boleh dicapai dengan penglihatan, dia yang dicapai oleh penglihatan. Nampak tak boleh tengok Allah, Allah yang memperhatikan nampak. Jadi pada pandangan mereka ni Allah dah sebut clear dah. Ayat tadi satu, ayat ni pun satu lagi. Allah kata hampa tak boleh tengok. Fahaman Mu'tazilah ni, kalau nak tengok tafsir, antara tafsir yang Ahli Sunnah pun guna, tetapi tafsir tersebut kerana ada banyak kebaikan. Seorang ulama besar dalam tafsir, tapi beliau bermazhab Mu'tazilah, iaitu Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari seorang ulama besar dalam tafsir, pakar dalam ilmu bahasa, terutama ilmu bahasa Arab, dalam ilmu balaghah. Beliau ada kitab tafsir Al-Kasyaf. Tafsir Al-Kasyaf. Seorang berakidah Mu'tazilah, tapi tafsir dia diguna pakai, diambil oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dirujuk cuma pada perkara berkaitan dengan akidah, perlu mendapat penjelasan daripada para ulama. Baik, balik. Mu'tazilah ni merupakan mazhab yang banyak sekali menggunakan hujah-hujah akal dalam pegangan i'tiqad mereka. Kita terang dah hari itu, mereka letak depan adalah akal, logik dulu. Logik ke benda ni? Logik ke benda ni? Macam lah ni kan, duk main logik ke duk main cerita baru ni kan. Kita tak menafikan akal. Pada kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sebut dah hari itu, kita mendepankan nakal tapi tak menolak akal. Fungsi akal kita tak menolak, itu adalah kelebihan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi akal letak nombor 2 setelah nakal, Al-Quran, dan kemudian disokong oleh hadis. Letak Quran dulu, dan dalam Al-Quran dan hadis pun kita letak yang pertama dalil-dalil yang qat'i yang dalam Quran. Quran dulu nombor 1 dalam bab nak menentukan sesuatu menjadi usul dalam akidah, maka kita mengambil daripada Al-Quran dan hadis al-mutawatirah. Baik, kita balik. Kemudian
mereka menggunakan falsafah Greek sebagai bahan hujah mereka. Mazhab ini pernah mencapai satu kedudukan yang tinggi. Di zaman mana? Zaman Khalifah Al-Ma'mum, daripada keluarga Abbasiyah, pada kerajaan Abbasiyah. Tetapi kemudian menjadi lemah pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah seterusnya Al-Mu'tasim bin Harun Al-Rashid, yang juga daripada keluarga Abbasiyah. Seterusnya mereka telah menjadi lebih merosot setelah munculnya dua tokoh ulama akidah, iaitu Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua-dua tokoh mazhab ini kian lama kian lebih berpengaruh, mematahkan hujah mereka sehingga dapat mengatasi mazhab-mazhab yang lain dan menjadi pegangan majoriti kebanyakan umat Islam sehingga kini. Baik, mereka ni Mu'tazilah pada satu zaman mereka pernah sampai kepada kemuncak. Mereka mempengaruhi pucuk pimpinan khalifah pada zaman tersebut, sehingga menjadikan mazhab mereka seumpama mazhab yang rasmi. Zaman Khalifah Al-Ma'mum. Pada zaman Khalifah Al-Ma'mum inilah mereka menjadi pucuk pimpinan. Mereka pengaruhi pemikiran khalifah pada zaman tersebut, sehingga menyiksa banyak ulama ahli sunnah pada zaman tersebut. Paksa. Tapi walaupun begitu, perdebatan terus berlaku pada zaman tersebut. Tapi banyak ulama yang telah dihukum pada zaman tersebut kerana dipaksa untuk berpegang dengan pandangan mereka. Tetapi zaman kemudiannya, pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim, pada ketika itu fahaman mereka mula merosot. Khalifah tak ikut lagi mazhab Mu'tazilah, khalifah tersebut mengikut mazhab Ahlus Sunnah, maka jatuh fahaman mereka. Jadi pucuk pimpinan ni penting. Dan pucuk pimpinan ni penting. Agama dia serabut jadi yang bawah semua. Agama dia kelang-kabut ada semua. Dia liberal, semua jadi liberal. Jadi fahaman dalam bab agama ni sangat penting. Baik, kedua-dua tokoh ni kemudiannya bila mereka makin merosot, wujudnya, bangkitnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa dia? Bangkitnya Imam Abul Hasan Asy'ari. Imam Abul Hasan Asy'ari di Baghdad, dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi di sebelah Khurasan, Samarkand sana, Samarkand belah Uzbekistan sana. Jadi dua imam ni tak pernah berjumpa pun. Kok lah nak sepakat ke, nak pakat bincang kita buat mai satu baru. Tak, mereka tak pernah berjumpa seumur hidup. Tetapi mereka mempunyai pandangan yang sama. Dalam perkara pokok mereka sama. Dalam bab akidah, dalam perkara pokok mereka dua-dua sama. Cuma ijtihad mereka dalam perkara yang ranting, cabang-cabang ni ada sedikit perbezaan. Tetapi dalam asas perkara pokok adalah sama. Jadi kerana itulah kita kata bahawa mereka berada di atas jalan yang hak. Mereka tak sepakat duduk sembang ke apa ke mai sembang, tak, duduk di tempat masing-masing, duduk tempat asing-asing. Tetapi usul yang mereka bawa dalam akidah sama. Sampai kepada masyarakat sama. Cuma perbezaan ranting semata-mata. Jadi bila bangkit dua imam besar ni, maka pada ketika itu mereka, terutama Imam Abul Hasan Asy'ari, dia hebat dalam bidang hujjah, menjatuhkan Mu'tazilah pada ketika itu. Mu'tazilah ni ada jasa dia. Saya katakan sebut ada jasa dia. Antara yang jasa mereka ni menyusun bagaimana kaedah-kaedah berhujjah. Imam Abul Hasan Asy'ari belajar daripada pak saudara dia, bak tiri dia. Jadi dia ni memang hebat dah. Asal dia belajar daripada Mu'tazilah. Dia memang telah mencapai kedudukan imam dah pada ketika tu. Dalam Mu'tazilah, sebelum dia i'tizal, dia keluar daripada Mu'tazilah, mengasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dia menguasai senjata mereka. Maka bila dia bangkit, maka dia pula melancarkan serangan, maka mereka tewas. Banyak kitab-kitab yang dikarang. Baik, dan satu perkara kena faham, dalam fasa Imam Abul Hasan Asy'ari ada dua.
berlaku pendustaan mengatakan 3 fasa dalam hidup dia. Satu, beliau pernah berada dalam Mu'tazilah, membesar dalam Mu'tazilah, kemudian beliau mengasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bukan asas, dia lebih pada menyusun. Kemudian sampai mati di atas fahaman tersebut. Ada kitab-kitab yang berlaku tadsis kepada kehidupan beliau. Ada yang mengatakan beliau ni mula Mu'tazilah, kemudian dinamakan Asy'ari, bawa fahaman Asy'ari, dan akhir hayat dia taubat kembali kepada salaf. Tak. Ini adalah pemalsuan dalam riwayat hidup dia. Tak berlaku lagu tu. Imam Abul Hasan Asy'ari setelah keluar daripada Mu'tazilah dan mulakan mengasas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau melazimi konsep akidah kita. Dia simple ya. Satu, tafwid ataupun takwil. Hari tu kita cerita sikit dah. Tafwid ni kita serah bulat-bulat makna kepada Allah dalam bab-bab ayat mutasyabihat. Kita tak bagi sebarang makna macam ulama salaf yang terdahulu, 300 tahun, kurun 300 tahun yang terdahulu, tak letak apa makna pun tak letak, Allah yang tahu makna. Ataupun kita menghuraikan makna dari sudut bahasa Arab yang ada dalam tu dengan kaedah tanzih, mensucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai dengan makhluk. Itu ya isu dia. Jadi ini perkara yang kita kena faham. Kadang-kadang hari ni benda ni disebarkan. Kata akhir hayat Imam Abul Hasan Asy'ari telah taubat dan sebagainya. Tak ada cerita lagu tu. Nak taubat apa, tak buat salah apa. Dalam kitab ulama Mu'tabar tak ada. Kalau kita cek sumber ni mai kepada golongan-golongan tertentu yang melakukan fitnah pada perkara ni. Baik, kita balik. Mu'tazilah ni kita kata tadi ada jasa. Kata fahaman depa ni salah, apa jasa depa? Baik, kita kena faham. Selepas zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu hidupnya ahlul athar. Imam Ahmad ibn Hanbal. Zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka ni semata-mata mengambil dalil nakal daripada Al-Quran dan hadis. Jadi apa yang ada dalam Quran dan hadis mereka sampaikan. Jadi golongan-golongan kufar, golongan ahli fitnah ni, wujudnya fahaman yang salah ni mendatangkan pelbagai hujah pada ketika itu. Bila nak berhujah, mereka tak mampu nak jawab hujah, sebab mereka ambil daripada Al-Quran dan hadis tu sampaikan. Jadi banyak hujah-hujah yang disampaikan, mereka tidak dapat patahkan hujah tersebut. Perkara ni diterangkan oleh Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah ta'ala, kalau tak silap dalam kitab Rijalul Fikri wad Da'wah. Maka pada zaman tersebut Mu'tazilah lah golongan yang bangkit, asal yang mereka nak bela Islam. Maka mereka mengkaji dalam kitab-kitab ilmu falsafah dan menguasai ilmu mantik. Lalu mereka menyerang musuh-musuh Islam ini. Mereka menyerang musuh-musuh Islam ini dengan penguasaan mereka yang baik dalam ilmu falsafah dan mantik asalnya. Maka mereka, iaitu Wasil bin Atha bersama dengan rakan-rakannya, bergiat menentang hujah-hujah musuh dengan menggunakan senjata mereka itu sendiri dan menikam balas. Tegasnya jasa Mu'tazilah sebenarnya adalah sangat besar dalam mempertahankan kesucian Islam di abad yang silam. Dia menguasai dengan baik ilmu mantik ni, dan mereka menguasai falsafah. Lalu mereka berhujah dengan menggunakan hujah-hujah tu. Jadi mereka bijak dalam ilmu penguasaan ilmu logik ni. Mereka memang hebat. Musuh-musuh Islam tak dapat jawab hujah-hujah yang mereka bangkitkan. Jadi mereka ada sumbangan, tetapi ketergelinciran yang berlaku kepada mereka, mereka terikut-ikut. Dalam kaedah menghujah orang ni, mereka terikut-ikut sehingga membawa kepada satu fahaman, meletakkan akal sebagai penentu segala-galanya. Akal pitang depan. Asal dia nak berhujah ya, bawa untuk berhujah, akhirnya mereka mengasaskan pemikiran akal ada di depan, menggunakan logik dan sebagainya. Last sekali apa berlaku?
last kali mereka telah terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asal dia fahaman dia pun adalah terkeluar daripada Imam Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Baik, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah telah memberi sumbangan yang besar setelah berlakunya kejatuhan kepada puak tadi kita Mu'tazilah. Bila puak Mu'tazilah pada ketika tersebut bangkit menentang golongan-golongan kufar, golongan mulhidin, maka hujah mereka pada ketika tu dah naik hebat. Lepas tu cerita-cerita mereka dah tergelincir keluar daripada landasan yang sebenar, dan akhirnya pelaku pada Mu'tazilah pada zaman tersebut mereka pegang kekuasaan pada zaman tersebut, gunakan khalifah, memaksa orang untuk ikut pahaman mereka. Banyak pada zaman tersebut ulama-ulama yang disiksa, sehinggalah Allah bangkitkan ulama Ahlus Sunnah menentang mereka, sehingga fahaman mereka pada zaman seterusnya telah menjadi lemah. Tambah lagi pula khalifah pada zaman tersebut Al-Mu'tasim menolak fahaman mereka, maka kuasa pun mereka tak ada, hujah pun mereka tak dapat berdepan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lama kelamaan fahaman ni semakin lama semakin lemah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah pada zaman tersebut meneruskan usaha untuk menentang golongan Khawarij, Syiah dan lain-lainnya. Golongan Ahlus Sunnah yang diketuai oleh dua orang tokoh akidah, Abul Hasan Asy'ari 260-324 Hijrah, bertempat di Basrah, dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi meninggal 333 Hijrah, bertempat di Samarkand, telah bangkit menentang mereka. Mazhab ini berpendapat bahawa Allah Ta'ala menjadikan kuasa dan kemahuan serta perbuatan manusia, tetapi berlakunya sesuatu itu adalah menurut usaha ikhtiar manusia itu sendiri, dengan keizinan daripada Allah Ta'ala. Baik, yang ni diterangkan sedikitlah tentang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeza dengan pahaman tadi yang kita sebut tentang puak Mu'tazilah. Kita yakin bahawa memang Allah Ta'ala yang melakukan segala-galanya, tetapi Allah bagi ikhtiar kat manusia. Allah bagi kita pilihan, imma syakira wa imma kafura. Pilih jalan orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Pilih jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Kita yang buat pilihan. Kita dihukum atas pilihan yang salah kita ni. Taklah fahaman yang salah yang lain. Satu fahaman kata apa? Kata kita tak ada pilihan, semua Allah buat. Satu fahaman lagi pula kata tak, kita yang buat segala-galanya, tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Kan hari ni dia main balik. Jangan duk kait dengan Allah. Ini semua tak ada kait dengan Allah Ta'ala. Ini semua kita manusia. Allah tak ada apa pun, tak ada kaitan dengan benda ni semua. Hari ni dia main balik pahaman tu. Dia main dengan rupa liberal. Bebas pemikiran. Baik. Ayat di atas menunjukkan bahawa, baik, contohnya mereka punya kefahaman kita ni, wa ma tasya'una illa an yasha Allah, dan tidak mereka itu berkehendak melainkan Allah Ta'ala menghendakinya. Allah bagi kepada kita ikhtiar, kehendak untuk membuat keputusan. Kita pun melihat dalam hidup kita ni bahawa kita buat pilihan, banyak perkara kita buat pilihan. Betul dan salah kita ni dikuasai oleh iman dan nafsu. Kan, iman meningkat, dipilih yang betul. Dia main musim-musim rosot, kan, nafsu pula meningkat, dipilih yang salah. Pilih yang salah, kerana pilihan yang salah tersebut kita dihukum. Kita dihukum oleh Allah Ta'ala. Ayat di atas juga menunjukkan bahawa manusia mempunyai kehendak dan kuasa untuk memilih perkara, sedangkan Allah yang menentukan segala-galanya. Seperti kalau kita hendak menghilangkan dahaga, kita mencari air untuk minum, kita rasa lapar, kita nak makan, kita cari makanan, kita buat pilihan nak makan apa. Dia bukan terpaksa. Ada siapa paksa makan char kway teow? Terpaksa aku nak buat lagu mana. Kan? Tak ada. Kita yang buat pilihan. Nak makan apa, nak pergi mana, nak makan yang halal ataupun yang haram. Kita yang buat pilihan. Dan saya sebenarnya bukan nak makan benda haram tu, tapi masa ketika tu dia main dalam hati satu ilham suruh makan. Tu saya pun dah main dalam hati ilham, jadi saya makanlah.
takkan saya berdosa kot. Kita nak kata apa? Orang tanya soalan tu, macam mana pandangan ni? Saya memang tahu ni kedai ni tak halal, tapi dia mai masa tu satu ilham dalam hati. Dia mai betul-betul Allah campur dalam hati saya rasa ni. Saya nampak ke kedai tu ya. Kira duk nampak macam kalimah Allah kat kedai tu. Saya pun pergi makan. Saya tahulah kuah laksa dia rebus dengan tulang babi, tapi dah sama ilham nak buat macam mana makan. Kita nak kata apa? Tak boleh buat apa, tak boleh buat apa dah kalau Allah bagi ilham ke tu. Serabut lagu tu. Buka pintu tu, dia tak boleh tutup dah, serabut lah. Dia tak ada, kita yang buat pilihan. Yang Tuhan punya ilusi je. Tak ada hujah boleh kata perkara yang haram datang daripada dalam mimpi atau merasa dalam hati, ilham atau sebagainya, buat satu perkara yang larang, yang tersalah. Tak ada. Allah bagi iradah pada kita yang buat pilihan. Kita tak boleh buka pintu lagu tu. Baik, Allah jua yang menentukan undang-undang sebab dan juga akibat bagi makhluk. Kita namakan perkara ni macam mana? Sunnatullah fi khalqih. Yang ni kita ada sunnatullah. Apa dia sunnatullah ni? Seperti api bersifat membakar, pisau bersifat melukakan. Dialah yang menjadikan usaha ikhtiar kepada manusia. Dengan sebab itulah mereka bertanggungjawab di atas mereka dalam sempadan kuasa yang Allah telah berikan kepada mereka. Tegasnya manusia itu sendiri yang menentukan ke arah mana yang dia kehendaki. Allah Ta'ala memanglah pisau tu memotong, tetapi Allah bagi kehendak kepada kita nak potong apa. Nak potong, nak lukakan orang ke, nak potong barang benda yang halal, potong sayang ke apa ke, kita yang buat keputusan. Dia bukan dia kata pisau tu sendiri yang berjalan dan sebagainya. Saya tak terasa pun nak pergi rodok dia. Dia mai dalam hati rasa tu dicampak, mai perintah datang untuk rodok. Kan baru ni ada kes tu. Ingat ke? Tuan-tuan ingat lagi ke? Kau semua orang ahli akhirat tak tengok berita bersuasa ke? Kan kawan tu dia kata saya dapat ilham. Kan? Dia pergi bunuh bini dia. Sebelum tu kes mak ke ayah dia, ketuk dia. Dia rodok, dia pun kata ilham ke? Ilham apa ni? Dia kata ilham ke? Ditulislah di surat khabar dia ada ilusi, kan? ilham ke? Ilham ni ada yang betul, kan? Tapi kena tengoklah, kan? Kena tengok. Baik, di sini memang yang buat keputusan tu adalah siapa? Dia yang buat keputusan. Boleh jadi dia ada gangguan mental, dia bersedut apa-apa, nak tenang, sahabat tenang, kan? Kena satu paket megam, lepas tu ilham mai berlungguk-lungguk, bercambah-cambah ilham mai, kan? Ataupun dia ada gangguan dan sebagainya, serta buat hukum lain lah. Pisau Allah Ta'ala memanglah, kan, dia ada kemampuan untuk memotong, membakar dan sebagainya. Tetapi Allah berikan kepada manusia ikhtiar untuk buat baik dan buruk. Tetapi hakikatnya yang kita kena faham, api itu memang membakar. Sunnatullah, Allah tentukan api itu membakar. Tapi Allah tak meletakkan api itu dengan sendiri membakar. Allah yang membuatkan api itu membakar. Tak boleh dah Allah Ta'ala nak bagi api itu jadi sejuk. Boleh? Apa Ustaz? Merepek. Nabi Ibrahim AS bukan duduk dalam api, bukan duduk dalam peti ais. Itu membuktikan kisah dalam Quran bahawa Allah yang menentukan segala-galanya. Hakikat dia lagu tu. Tapi Allah menjalankan dunia ni dengan sunnatullah. Adakala Allah Ta'ala menentukan dengan qudratullah. Sunnatullah dia lagu mana? Api membakar, dia tak menenggelamkan. Aku suar-suar tangan dalam api tu, basah tangan. Apa dia ni? Suar tangan dalam ayam tu, lepas tu apa jadi? Suar-suar tangan dalam ayam, terbakar tangan aku. Ayam panas lain cerita lah. Tak, ayam biasa, kan? Tak, itu sunnatullah dia macam mana? Api dia membakar, ayat dia bagi basah dan menyejukkan sebagainya. Ini sunnatullah. Tapi kudratullah Allah Ta'ala nak menjadikan sebaliknya. Itu dalam kekuasaan Allah. Dia Maha Yasha, dia yang menentukan segala-galanya. Ada tak benda tu berlaku? Berlaku.
Sunnatullah. Orang nak dapat anak kena berkahwin. Sunnatullah. Satu orang berkata, Ustaz tolong doa, saya tak dapat anak lagi. Berapa lama berkahwin, tak berkahwin lagi. Apa ni orang ni? Tak lah, kalau Allah nak bagi anak, tak boleh bagi anak, boleh lah. Kan, takkan anak mengandung. Kan, sunnatullah dia lagu mana? Kan, sunnatullah dia kena berkahwin dulu, dah bersama, lepas tu dah takdir Allah Ta'ala tentukanlah dapat anak ataupun tidak. Kan, itu perjalanan yang Allah Ta'ala atau ini sunnatullah. Yang ni kita kena faham. Qudratullah, Allah Ta'ala bagi jadi Maryam AS tanpa berkahwin ada anak. Ini kudrat Allah. Baik. Kemudian ini antara perkara yang kita terangkan tadi tentang akidah Mu'tazilah, dan kita terang sikit tentang akidah Ahlus Sunnah. Baik, kita nak terang sikit tadi yang kita sebut tentang akidah Mu'tazilah yang salah tadi. Macam mana fahaman yang betul pula? Yang kata salah tadi, kata salah ni, fahaman yang betul ni macam mana? Baik, pertama, af'al ibad dalam perbuatan manusia. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahawa Allah Ta'ala telah menjadikan perbuatan hamba dengan perbuatan hamba yang berbentuk ikhtiar baginya. Dengan itu mereka bebas menggunakan sama ada hendak membuat sesuatu ataupun tidak, dan mereka ditaklifkan mematuhi perintah, mematuhi hukum-hukum yang diwajibkan ke atas mereka. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita terang tadi, yang itu ialah yang kita terangkan, bahawa Allah Ta'ala menjadikan pada setiap hamba itu ikhtiar. Allah bagi pilihan, Allah bagi pilihan kepada kita, dan Allah bagi kebebasan kita untuk membuat pilihan. Kita membuat pilihan untuk sesuatu perkara itu baik ataupun tidak, kita tahu dengan panduan daripada hukum-hukum Allah Ta'ala, dan kita buat pilihan nak buat ataupun tidak. Allah dah bagi taklif kat kita, ikut perintah Allah, tinggalkan benda yang Allah larang. Tapi pilihan siapa buat? Kita buat. Tuan-tuan, kita kena faham di sini. Ikhtiar Allah bagi, panduan Allah bagi. Panduan dalam kehidupan ni Al-Quran dan hadis. Yang mana baik, yang mana buruk dah diterangkan, Nabi terang kepada kita. Baik, kita bagi contoh. Satu orang dalam hidup, satu orang lelaki dia tak boleh bersendirian. Dalam hidup, seorang wanita dia tak bersedia, dia perlukan kepada untuk berkahwin, untuk menyalurkan nafsu secara halal. Kita buat keputusan kahwin secara halal, ataupun satu jalan lagi yang salah, berzina, cara yang haram. Sahabat Nabi pernah tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, Nabi kata orang yang berkahwin bersama dengan isteri dia akan dapat pahala. Sahabat tanya, ya Rasulullah, yang ni menyalurkan nafsu pun dapat pahala? Nabi kata, ya, sebab kalau hang buat benda yang haram, berdosa. Siapa buat pilihan ni? Kita yang buat pilihan. Ada panduan, Allah bagi panduan dalam Quran. La taqrabuz zina, Allah kata jangan dekat pun dengan zina. Tapi biar kita lepas pada panduan manusia. Fahaman liberal. Fahaman liberal apa dia? Bebas pemikiran. Manusia yang tentu, akal ada fungsi macam wahyu. Tak, apa salah? Ini dia berkata, apa salah? Sama ya praktik dia. Yang ni kalau nak kahwin kena ada tanggungjawab. Saya pun sebenarnya segan tapi nak terang benda ni kan, kita tak faham. Kahwin kalau kena ada tanggungjawab. Sama ya. Kalau saya tak kahwin, laki dengan perempuan sama-sama suka, apa salah? Bawah umur dah lagi salah. Ni dah ni dia punya pilihan. Akal kata okey apa? Maka kita tak ada ukuran nanti. Tak ada ukuran. Tak tahu nak tentukan mana betul dan mana salah. Semua berpunca pada akal, dia jadi tak ketahuan. Sampai tarah mana? Sampai tarah mana? Hari itu dalam surat khabar saya tengok satu berita, satu orang, saya lupa dah negeri mana, dia berkahwin dengan apa nak krokodil ni panggil apa? Buaya. Sebab dia tak ada taklif, dia tak ada panduan. Dia tu mau kahwin dengan buaya. Dia telan kepala dia pun dia tahu. Dah, ini manusia. Dia bila tak terkawal akal manusia, khuliqal insanu dha'ifa. Allah kata manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kita perlu dipandu. Bila beri, dia kata bebas. Sebelum tu saya tengok satu berita,
Satu kumpulan golongan aktivis ni kerana nak jaga pokok ni, pasal isu nak jaga pokok, berkahwin dengan pokok. Dia ambil buat dengan pakai ke atas dengan duri-duri, berkahwin dengan pokok. Perempuan ramai kerana nak alam pokok dia boleh tebang. Kegilaan manusia ni takkan berhenti tengah tu. Laki kahwin laki, perempuan kahwin perempuan. Ini bukan gelombang kecil, dunia ni global lah sokong. Malaysia sedang ditekan kerana tak mengiktiraf LGBT. Tambah lagi satu pula Q pula. Lepas ni tiba-tiba X pula. Akal manusia ni kalau kita serah pada manusia, lagi banyak lagi gila, lupa nak tengok dah. Sebab tu kita dipandu oleh Al-Quran dan hadis. Kemampuan akal manusia ni, kita ada taklif. Allah bagi panduan kepada kita sebagai panduan dalam kehidupan. Manusia ada tabi'i, ada naluri, ada syahwat, nak salur. Ini jalan dia yang betul, halal, jalan yang halal. Pernikahan, tanggungjawab. Kalau guna dengan pemikiran bebas tadi, ni baru ni kita dikejutkan dengan masjid liberal di Jerman kan. Tuan-tuan, dia panggil perang saraf ni, dia akan datang dari dalam. Yang ni dari dalam. Orang kita sendiri yang akan bangkitkan isu-isu ni. Imam dia perempuan, dilarang memakai hijab masuk. Kalau kita tengok, kita memang kena hadapi pada hari ni, pada zaman ni, dengan keadaan-keadaan fitnah ni. Kita memang nak kena hadapi perkara-perkara ni. Jadi insya-Allah pada hari ni yang kita sempat muzakarahkan, insya-Allah ada 4 lagi perkara lagi untuk menolak fahaman tadi yang kita sebut Mu'tazilah, fahaman yang betul. Insya-Allah pada kesempatan yang seterusnya kita akan sambung perbincangan kita. Setelah kita sebut tadi tentang berkaitan dengan af'al ibad, perbuatan hamba ni, kita ditaklifkan oleh Allah Ta'ala untuk mematuhi hukum hakam perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita diberikan ikhtiar, pilihan untuk buat segala-galanya. Allah Ta'ala bagi ikhtiar, dan kita tak menolak tentang ilham. Nanti insya-Allah pada kesempatan yang lain kita akan cerita pula tentang ilham yang betul, ilham yang salah. Ilham mana yang betul, ilham mana yang salah, dan dia bukan hujah dalam syariah. Semoga sikit sebanyak yang sempat kita kongsikan pada hari ini, Allah memberikan taufik kepada saya untuk memahami agama dengan cara baik dan betul, dan kepada kita sama-sama untuk memahami agama dengan cara yang baik dan betul. Akidah ni ilmu yang penting, sangat-sangat penting, sebab dia berkaitan dengan akar iman kita. Iman kita kalau rosak, af'al, perbuatan kita pun akan rosak. Pilihan kita akan kita buat pun akan rosak. Cara berfikir kita akan rosak. Cara berfikir bila dah rosak dah, kita dah tak kisah dah. Kita langgar agama dan kita rasa okey. Sebab tu penting sangat pengajian akidah ni. Kita langgar agama dan rasa okey. Ada orang yang jahil tak tahu apa ni, dia langgar agama tapi dia rasa tak okey. Dia tahu aku buat ni salah, aku berdosa. Dia tahu. Tapi yang masalah bila pemikiran diracun ni, dia buat salah dan dia rasa okey dan dia berjuang. Tak berjuang ke hari ni? Buat apa dengan pelangi biar ni berarak ramai-ramai di pusat pengajian Islam, bangkit tanya soalan apa salahnya LGBT ni, tak berjuang ke tu. Jadi ini dahsyat peperangan saraf ni, kita kena hadapi. Kerana tu kita kena memahami ilmu akidah ni. Kita kena usaha untuk memahami ilmu akidah ni, dan kita pun usaha insya-Allah untuk tashil, mempermudahkan sejauh mana mungkin untuk kita mudah faham perkara ni. Kadang-kadang kita sentuh setengah-setengah part tu mungkin agak mendalam. Kalau tak faham kita boleh tanya, supaya yang penting kita belajar faham. Zaman-zaman belajar ngangah habis semua habis dah. Zaman ni penting sangat. Ni kita hadapi akhir zaman ni, cabaran dia sangat besar. Sebab bentuk-bentuk tadi saya relate dengan isu semasa ni, nak faham. Kalau tidak kita dah ingat Mu'tazilah dah habis dah. Apa lah Ustaz cerita lama dah, dia main balik zaman ni. Sebab tu kita relate dengan isu-isu semasa ni supaya kita faham. Dan dia bukan dah habis, dia datang balik dalam rupa yang lain, saubun jadid, rupa yang baru. Serangan ni kita kena hadapi.
Kita kalau tidak, kita tak jaga, kita tak ada asas yang kukuh, kita takut kita ataupun anak kita hanyut dengan pahaman pemikiran yang terracun tersebut. Semoga Allah memelihara kita insya-Allah. Baiklah, insya-Allah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina. Allahumma salli wa sallim ala habibina. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih sya'nana kullaha ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma baqaitana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.